Pertanian adalah antara sektor penting dalam menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Seiring perkembangan teknologi berteraskan kecerdasan buatan AI dan internet pelbagai benda IoT, bidang pertanian moden pula semakin mendapat tempat bukan sahaja dalam kalangan petani tradisional, malah turut menarik minat golongan belia yang melihat ia sebagai satu cabang perniagaan yang mampu menjana pendapatan. Topik yang akan kami bawakan hari ini, pertanian moden, jana pendapatan. Tapi sebelum itu kita saksikan dahulu apa kata anda untuk topik perbincangan hari ini. Untuk meningkatkan pendapatan golongan B40. Kita bergerak kepada pertanian moden dan bukan lagi secara tradisional di mana kita ada integrasikan teknologi moden seperti teknik fertigasi dan Internet of Things. Kita nak merubah persepsi masyarakat terutama generasi muda berhubung dengan pertanian agar ia lebih moden, segar dan menyeronokkan. Dengan adanya teknologi seumpama ini, peserta dapat maklumat secara terus berhubung dengan tanaman mereka seperti kadar kelembapan tanah, baja dan suhu. Seterusnya, peserta boleh memantau dan mengawal sistem pengairan serta pembajaan agar memperoleh hasil tuaian yang optimum. Adanya sistem yang kita gunakan sekarang ni boleh menambahkan pendapatan secara tak langsung dan memudahkan kerja bagi petani-petani dengan sistem irigasi yang sedia ada sekarang. Sekiranya kalau kita guna yang zaman dulu, teknologi atas tanah, sekarang kita dalam polybag, bermasa dan dikawal dengan sistem yang ada sekarang. Jadi bagi kawasan padang, cubalah dengan cara tersebut. Itu kata mereka tentang topik yang kita bawakan petang ini, iaitu pertanian moden, jana pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sebelum ini telah menyatakan aspirasi untuk menggalakkan pemodenan dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pertanian negara. Ini menjadikan indikator penting dalam menarik lebih ramai rakyat Malaysia untuk terlibat dalam sektor pertanian moden yang mempunyai potensi untuk menjana pendapatan. Untuk membincangkan dengan lebih lanjut serta kupasannya, kita bersama dengan tetamu undangan di studio iaitu Encik Yusmin Jaafar, Eksekutif Teknikal Bahagian Kolaborasi Industri dan Masyarakat Universiti Malaysia Pahang. Terima kasih Encik Yusmin Jaafar bersama dengan kami di BIS Malaysia. Terima kasih Cik Zamil. Baik, mungkin sebelum kita bertanya lebih lanjut tentang topik pertanian moden menjana pendapatan ini, mungkin boleh Encik Yusmin jelaskan ataupun terangkan secara ringkas apa sebenarnya istilah pertanian moden ini? Baik. Istilah pertanian moden, jika kita melihat kepada pertanian asal ataupun yang kita panggil sebagai pertanian secara tradisional ataupun konvensional, dia melibatkan penggunaan tanah, melibatkan penggunaan tenaga kerja yang banyak dan juga penggunaan sumber yang tidak cekap. Maksudnya seperti pembajaan, pengairan dan sebagainya. Jadi bila kita melihat kepada pertanian moden ini adalah aplikasi teknologi itu pakai di dalam pertanian. Dan teknologi ini adalah digunakan untuk memudahkan, sama ada memudahkan ataupun meringkaskan proses kerja ataupun menjimatkan penggunaan sumber tenaga kerja dan seterusnya meningkatkan kecekapan penggunaan sumber. Dan mungkin ketika ini kita boleh lihat, sebelum kita tanya mengenai apa mungkin kaedah ataupun teknologi terkini, bagaimana situasi pertanian moden di negara kita? Baik, situasi pertanian moden di negara kita, apa yang saya dapat lihat, bermula daripada COVID-19. Bermula daripada COVID-19, terutama semasa berlangsungnya Perintah Kawalan Pergerakan yang membataskan pergerakan kita. Jadi di situ betul dia COVID-19 ini adalah satu bencana yang mengganggu kelangsungan hidup banyak dan ramai orang sehingga mereka terpaksa bertukar bidang dan menjejaskan periuk nasi. Tetapi adalah antara hikmah daripada COVID-19 itu sendiri dan daripada PKP itu
itu mencetuskan ataupun meningkatkan lagi kesedaran masyarakat terhadap kepentingan pertanian itu sendiri. Ya. Dan apabila kita bercakap mengenai pandemik COVID-19 dan sebagainya, ada yang kehilangan pekerjaan, beralih kepada orang kata laluan lain, bergelar seorang petani moden dan sebagainya. Mungkin pandangan Tuan mengenai perpindahan ini sebagai petani moden, adakah ia menjana pendapatan yang mencukupi untuk mereka? Baik, bercakap daripada pandemik itu tadi kan. Bermula daripada situ, kita boleh tengok banyak sekarang ni ada laporan-laporan dan berita-berita yang ada masyarakat ataupun individu yang terpaksa ataupun bertukar bidang ke arah pertanian bermula secara kecil-kecilan. Dan daripada situ, bermula daripada kecil-kecilan menjana pendapatan sehinggalah ke peringkat komersial yang lebih besar. Jadi di situ kita dapat lihat macam mana pertanian itu tadi boleh menjana pendapatan, dan daripada dia berubah daripada kecil itu sehingga sekarang ini mampu menjana pendapatan secara mampan, secara stabil dan konsisten. Ya, kita dapat lihat perbezaannya mungkin ketara di antara pertanian konvensional ataupun tradisional itu dengan pertanian moden ketika ini. Dan mungkin pertanian moden tidak memerlukan ruang yang besar ataupun memerlukan tenaga buruh yang ramai. Mungkin Tuan boleh kongsikan kaedah ataupun teknologi pertanian moden ketika ini. Baik, antara pertanian moden yang popular masa sekarang ni adalah seperti hidroponik, pertanian yang tidak menggunakan tanah. Aquaponik. Aquaponik adalah gabungan antara aquaculture dan juga pertanian. Dan seterusnya vertical farming. Jenis-jenis pertanian moden seperti ini tidak memerlukan ruang yang besar dan boleh diaplikasi di ruangan yang kecil, di rumah, di tepi rumah, maupun di rumah-rumah flat contohnya. Dan ada juga pertanian moden yang lain seperti petigasi. Salah satu juga jenis pertanian moden yang agak popular di Malaysia. Tetapi petigasi ini dia memerlukan satu ruangan yang besar dan dia lebih ke arah komersial berbanding dengan hidroponik, vertical farming. Dan tanaman fertigasi itu dikatakan memang membantu secara langsung kepada para pengusaha ataupun petani moden ini, terutama dalam menghasilkan tanaman yang berkualiti, juga dalam menghasilkan produktiviti yang lebih tinggi. Apa mungkin kata Tuan? Betul. Bila kita bercakap tentang fertigasi ini adalah teknik yang menggabungkan pengairan dan juga pembajaan, yang mana menggunakan pertanian konvensional kita melakukan kedua-dua aktiviti ini secara berasingan, mana kita menyiram dan kita membaja. Tetapi dengan kaedah fertigasi, pengairan dan pembajaan ini dilakukan secara serentak, menggunakan baja yang lebih mudah diserap oleh pokok, seterusnya meningkatkan lagi kecekapan pertumbuhan pokok itu sendiri. Dan di samping itu juga mengurangkan risiko penyakit bawaan tanah yang selalu terjadi, yang biasanya terjadi kepada petani-petani konvensional. Sebab fertigasi ini dia menggunakan polybag dan mengasingkan di antara pokok. Jadi risiko untuk sebaran penyakit bawaan tanah itu sangat-sangat kurang berbanding pertanian secara konvensional itu tadi. Dan bagaimana orang kata perubahan ataupun perubahan teknologi dan sebagainya ini diterjemahkan menerusi kolaborasi industri dan masyarakat UMP yang telah berjaya menerima geran yang bernilai 2.2 juta ringgit daripada pihak teraju bagi pelaksanaan program Dana Pembangunan Usahawan Bumiputra 2020. Mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana geran ini memberi manfaat kepada masyarakat dalam bidang pertanian moden. Universiti Malaysia Pahang melalui bahagian kolaborasi industri dan masyarakat menerima sejumlah geran 2.27 juta daripada unit peneraju agenda Bumiputra di bawah Dana Pembangunan Usahawan Bumiputra di PUB. Projek yang dijalankan adalah bertajuk IoT Based Smart Farming System. Projek ini dijalankan dan dibangunkan oleh 3 penyelidik utama di Universiti Malaysia Pahang. Yang pertama adalah Dr. Nur Hanuni. Nur Hanuni Ramli daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses. Dan yang kedua adalah Dr. Azrai Muhammad Razman dan Dr. Najmuddin Ibrahim daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dan Mekatronik. Jadi apa yang kita ketengahkan dalam projek kita adalah gabungan antara pertanian itu dan
IoT, Internet of Things, di mana penyelidik kita mengkaji masalah-masalah yang berlaku di kalangan petani-petani mitigasi ni. Jadi apa masalah dia? Kita sering melihat kepada masalah-masalah yang besar. Seumpamanya jangkitan penyakit, serangan serangga. Tetapi penyelidik kita melihat kepada meringkaskan proses kerja bagi menjimatkan tenaga kerja satu dan juga membantu meningkatkan kecekapan. Jadi apa yang kita buat adalah kita melihat kepada data. Apa yang kita perlukan adalah data. Jadi untuk mendapatkan data ini menjadi satu proses kerja yang agak rumit, terutama bagi petani-petani yang baru menceburkan diri. Baru menceburkan diri. Antara data yang penting seperti baja, tahap kelembapan tanah dan kandungan baja di dalam media itu sendiri. Jadi kita menggunakan sistem IoT ini dan juga aplikasi sensor kita letakkan di polybag ataupun di media tanaman, dan data ini boleh didapati secara real time melalui telefon pintar. Yang mana satu aplikasi dibangunkan, peserta-peserta kita boleh mengaplikasi ataupun melihat sendiri data, mendapatkan sendiri data secara real time dan membantu untuk membuat keputusan dan juga membantu dalam proses pemantauan bagi meningkatkan lagi kecekapan pemberian baja dan juga meningkatkan kecekapan pemantauan pembesaran pokok itu sendiri. Itu antara program ataupun yang dilaksanakan melalui geran yang diberikan oleh pihak teraju. Baik, kita akan kenal lagi apa yang boleh Tuan Yusmin kongsikan, jenis-jenis tanaman atau pertanian yang dilihat sentiasa mendapat permintaan tinggi dan seterusnya boleh menjadi sumber pendapatan yang berterusan. Baik. Jika ditanya terutamanya kepada petani mitigasi, apa jenis tanaman yang berpotensi untuk dilakukan, majoriti saya berani jamin dalam 90% akan menjawab cili besar. Sebab komoditi cili ni sangat besar, consumption cili di Malaysia ni sangat tinggi, sehingga kan kita terpaksa import masuk cili kerana cili kita tak cukup. Jadi cili ini adalah satu tanaman yang sangat berpotensi tinggi di Malaysia, dan antara lain juga tanaman berpotensi tinggi adalah terung panjang dan terung mini. Jadi sebagai contoh salah seorang daripada peserta geran yang saya mention tadi, dia berjaya menjana sehingga RM15,000 bagi semusim penanaman terung menggunakan teknologi pertanian secara pertigasi. Jadi ini adalah satu indikasi bahawa pertanian moden itu boleh dan sangat-sangat berpotensi sebagai alternatif penjanaan pendapatan kepada masyarakat dan kepada individu. Dan bagaimana pula kita lihat penglibatan golongan muda belia ini? Pandangan Tuan sendiri, adakah lebih ramai ataupun seimbang dengan mereka yang telah pun senior dalam bidang pertanian moden ini? Okey, bagi pandangan saya, golongan belia sekarang ini lebih banyak melibatkan diri dalam pertanian. Kerana apa? Kerana teknologi itu tadi. Jadi saya ulang balik apa yang saya cakap di mula-mula tadi berkaitan teknologi dan juga pertanian. Teknologi dan juga pertanian, kehadiran teknologi ini memudahkan kerja, memudahkan proses dalam pertanian itu sendiri yang menarik minat lebih ramai belia, menarik minat lebih ramai orang untuk melibatkan diri, menggiatkan diri dalam bidang pertanian itu sendiri. Jadi benda-benda macam inilah yang akan membantu dalam usaha kita meningkatkan lagi pengeluaran makanan di Malaysia ini. Jadi untuk melibatkan diri dalam penanaman cili ini memerlukan ilmu yang lebih mendalam. Jadi take your time, ambil masa, cari support group, dapatkan maklumat dan sentiasa bertukar pendapat dengan mereka yang lebih arif. Baik. Itu kita harapkan, orang kata jangan mudah mengalah. Betul. Baru berjinak-jinak dan sebagainya, jangan mudah mengalah dengan ancaman-ancaman seperti kesihatan daun dan sebagainya yang mungkin mengganggu pertanian itu. Jadi kita harapkan supaya golongan belia di luar sana juga, sesiapa sahaja yang berminat dengan pertanian moden, terus orang kata terlibat, mendalami apa sebenarnya konsep pertanian moden dan sebagainya, supaya kita dapat meneruskan ataupun berada dalam pertanian moden yang lebih mampan dan
Lestari. Baik, untuk itu sekian sahaja kita ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Encik Yusmin Jaafar, Eksekutif Teknikal Bahagian Kolaborasi Industri dan Masyarakat Universiti Malaysia Pahang untuk perkongsian yang diberikan. Ringgit Biz itu tadi menutup Biz Malaysia edisi 25 Januari 2023. Saya Izamin Nasir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medan.